Assalamualaikum, hai. So, apakah dia produk digital ataupun modul yang hot? Apakah yang menjadi trending sekarang ni kan? So, jadi jom saya nak share sikit tentang kita nak fokuskan lebih kepada e-modul ataupun produk digital. Kenapa produk digital? Yang pertama adalah produk digital ni kita boleh keluarkan dalam masa yang pantas dan mudah. Okay. Yang kedua, dia sangat menjimatkan masa. Dia tak ada format-format tertentu yang kita kena follow macam produk fizikal ataupun modul fizikal. Yang ketiga adalah kos dia sangat rendah kan, even minima kadang-kadang tak ada kos. Yang keempat adalah mudah untuk kita distribute. Kita nak sebar-sebar lebih luas, kita tak tertakluk pada kawasan, lokasi, nak kena hantar, kena post dan sebagainya. Yang kelima adalah adaptable, dia mudah diubah, diedit, diimprove dengan lebih baik. So ini 5 kelebihan kenapa kita nak fokuskan kepada produk digital ataupun e-modul. Okay, so biasanya kebanyakan orang dia dah ada konten. Contoh konten letak dekat social media. Tak kisahlah writing ke, design ke. Contoh kalau design cantik mungkin letak dekat contoh macam smart photo kan, tempat yang design macam Pinterest dan sebagainya. Kalau video mungkin dekat Facebook, dekat IG, dekat TikTok dan sebagainya. Kalau dari segi gambar mungkin dekat IG, dekat Facebook. So jadi kebanyakan orang memang dah ada konten. So kemudian konten ni fokus dekat platform mana kan. Ada orang dia suka dekat social media, ada orang suka dekat blog, ada orang suka dekat website, e-commerce dan sebagainya. So jadi kat mana platform kita? Ada orang dia suka LMS, Learning Management System. Maksudnya orang kena login, kemudian boleh tengok konten-konten yang telah disediakan dalam, tak kisahlah video ke, nota ke, e-book ke dan sebagainya. So itu kalau platform. Dan bila kita dah ada platform, kita kena marketing, kita kena distribute kan, supaya lebih ramai dapat manfaat. Kita boleh dapat jana income, jana pendapatan secara aktif maupun pasif. So ini pyramid of modul. So ni saya nak share tentang apakah dia produk-produk digital, especially dekat Malaysia ni. Sebagai contoh e-book kan. E-book ni biasanya kita dah tahu dah, tapi yang terbaru adalah playbook. Tapi konsepnya daripada e-book. Yang kedua adalah video. Ni agak famous dan ramai orang juga gunakan video untuk mungkin komersialkan produk dia, gunakan video untuk sebagai educate, gunakan video untuk orang kata mudahkan pembelajaran. So video ni antara yang hot jugalah. Okay, yang seterusnya online membership. Ini khas untuk yang anda kalau expert, orang kata memang kepakaran dalam bidang tu, sebab apa, memerlukan anda selalu update, sharing dan sebagainya, buat live, buat video, buat konten supaya members anda, membership, orang kata orang yang jadi members ni, dia akan sentiasa dapat benda-benda baru, terkini dan sebagainya. So baru mereka nak kekal lama. Yang seterusnya kelas. Kalau kita ada kelas mengajar dan sebagainya, so modul ini ataupun produk digital ni sangat membantulah untuk menjadikan kelas kita lebih menarik. Yang kelima, e-workbook. E-workbook ni macam buku latihan. Contohnya kita ada kelas, kita ada program, bengkel, dan kita ada contohnya kita ada e-learning dan sebagainya. Kita boleh komplementkan dengan workbook. Maksudnya peserta ataupun audiens yang kena isi sendiri dalam workbook ni. Dia sebagai panduan. Ini yang memang antara yang famous dan perceived value dia tinggi. Maksudnya orang sanggup bayar lebih untuk e-learning, especially orang kata konten-konten seperti video, nota ke, e-book ke dan sebagainya, latihan ke, dikompilekan dalam e-learning. Biasanya e-learning ni dalam website ataupun learning management system. Okay, so e-learning contoh macam digilearn.com lah. So
tak ada marketplace dekat situ, modul instructor boleh create mereka punya modul dan jual kepada orang dekat luar sana dan boleh update bila-bila masa. Yang ketujuh adalah bengkel online. Ni agak famous juga, especially masa PKP lah kan, masa pandemik dan sebagainya, orang agak prefer jugalah dengan bengkel secara online. Dan kadang-kadang diorang nak pergi jauh, diorang dah rasa macam alamak, fikir banyak lah kan. So ni agak famous. Dan yang seterusnya apps. Apps ni bukan semua orang sanggup buat, dia agak complicated sikit, dan kalau kita upah orang mungkin lebih tinggi sikit lah harga dia. Tapi menarik kalau kita dapat jadikan apps kita tu memang orang suka masuk kan. Dia akan jadi berbaloi lah kita buat apps ni. Seterusnya e-seminar. Ni kalau kita seminar, webinar dan sebagainya yang berbentuk speaking, berbentuk pengucapan kan. So ada something yang kita nak sampaikan. Biasanya one way lah, one way communication, ataupun biasanya mereka boleh chat kan di ruang komen dan sebagainya. So itu e-seminar. Okay. Yang terakhir adalah audiobook. Maksudnya apa? Audio yang dijadikan dalam bentuk book. Bayangkan e-book baca, audiobook kita dengar. So ini agak famous juga dekat luar negara. Dekat Malaysia barulah nak masuk. So itu antara modul-modul dan produk digital di Malaysia. Dan bagi saya antara yang hot adalah e-book dan juga e-learning. E-book, e-learning dan satu lagi video. Ni agak trend yang agak hot dan orang sanggup lebih. So far pengalaman kami di digilearn.com, kita bantu ramai yang untuk ada modul sendiri, produk digital sendiri, ada harta intelek sendiri kan, boleh di copyright dan sebagainya. So kita boleh membina kita punya platform sepantas 15 minit saja kita dah ada platform di digilearn.com. Tapi of course lah nak membina, dan kalau nak membina tu dia ambil masa sikit, bergantung kepada modul dan produk digital kita tu dan sejauh mana komitmen. That's why kita sediakan training, kita sediakan konten untuk bantu anda untuk bukan setakat membina tapi boleh jual terus produk digital anda. Okay, so free trial boleh pergi ke digilearn.com. Okay, so jadi yang terakhir, checklist untuk jadikan kita punya modul ni berimpak, pastikan ada permintaan yang tinggi. Kemudian kita ada keunikan, unique selling outstanding proposition. Biar modul kita tu ada keunikan, ada ciri-ciri kreatif inovatif, mungkin lebih mudah dapat grant, mudah masuk pertandingan inovasi dan sebagainya. So design yang smart ni sangat penting kan untuk bagi orang tarikan, especially cover kan, and dia punya konten-konten lah, boleh buat secara infografik ke kan. Kemudian nama yang menarik ni sangat penting juga. Sebab apa? Sebab dia akan tarik target audience yang betul kan. Kadang-kadang daripada nama tu dia boleh attract orang yang memang dalam bidang tu lah. Ni penting juga, formula dan teknik. Formula dan teknik yang mana orang lain pun boleh gunakan. Itu lagi bagus lah. Lepas tu kalau kita nak pergi lebih jauh, scalable, modul kita tu boleh digunakan untuk kita bekerjasama dengan orang lain, individu ke organisasi ke kan. So itu sangat membantulah modul kita untuk pergi jauh. So thank you very much. So jangan lupa selalu follow, like dan juga subscribe YouTube Digilearn ni. So semoga kita dapat manfaat. So jangan lupa kalau anda nak pergi lebih jauh lagi, nak jadikan modul harta anda, harta intelek ni satu benda yang sangat berbaloi, so boleh layari digilearn.com, free trial saja. Okay, so thank you very much. Yakin sebelum berjaya and be the legend.